Assalamualaikum, kau salam Malaysia Madani. Bersama aku Muhammad Sapri Asrin di Rumah Balai Bajau ada bagi itu Rebah 2 Januari 2025. Perintah Lat akan makan sepenuhnya penggunaan e-invoice kumpul 20,000 Julai 2025. Usaha akan pelosok di skema urusan pembiayaan antara pembokok pembeli termasuk perusahaan harta untuk mengatenggung pengguna kertas elektronik dan format PDF JPEG Kodok. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam manapa Menteri Kerajaan Tempatan ke Perumahan marak penggunaan e-invoice tu akan melanggar kebulian ke lancar operasi perniagaan pemia cukai aliman melanggar prian penurutan cukai. Alimana yonai kolek ngurangan kesilapan yang proses biasa mensanang pembentukan borang nyata melanggar kebulian operasi ke pendigitalan pelaporan percukaian ke keesinan. Bila berucap sebetang rasmi pelancaran sistem e-invoice lawan aplikasi GoNet tak Kota Kinabalu. Mainan pelancaran Nut Naksian sesi nadatangan 4 memorandum persepahaman MOU antara syarikat yang melaas sabak GoNet ko dedang membuat organisasi ko Kofratiano Tyler Hubs School Langak Kota Kinabalu KKSS Perbadanan Pengurusan Beverly Hill Plaza B ko Perbadanan Pengurusan Taman Bakti Ikhlas. MOU bertujuan merun kerjasama sebagai niaga di penggunaan e-invoice ke e-pembayaran untuk melanggar kebulian pengurusan tak kondominium apartmen ke plat. Datuk Dr. Joachim yakin usaha itu akan jadi pemeteko tak lebih eko organisasi tak masa bunda ke pembuktian sabah kolek sekeluan ke lat-lat sendiri di era dunia niak ruun sempadan. Perintah akan mari penyelesaian salah penaik untuk mengutasan masalah buai liut labetus di kampung utama Langalong di Beaufort. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Ruslan Muharram Mara masalah sebab luapun oyo anu ebak kena buai liut ngendo masalah bagi betatus. Saya akan bersama-sama dengan GPS untuk melihat secara dekat dan kita minta supaya pihak GPS akan dapat melakukan kerja-kerja pembersihan sungai yang telah tersumbat. Datuk Ruslan yang panpu Dewan Undangan Laat Adun Lumadan do penduduk kampung bersabar konia mensalah inggo-inggo pihak kerana kejadian liud Nguropitra alam semula jadi. Tak sedia beliau pan marah pihak ini akan meruun temuan ke masyarakat bersama Jabatan Pengairan ke Saliran ke Panjabatan Kerja Raya untuk minsang penyelesaian AALE. Pengurunan Seminar Antarabangsa Duat Al-Falah Borneo 2025 nendas sebagai usaha penting untuk masuk nilai-nilai teras madani di peluang masyarakat. Pembantu Menteri Sains Teknologi Ko Inovasi Datuk Harun Rabi Mara, Seminar Duat Al-Falah antara dai Khairul Ummah anu bawa penurun akan merun dai Khairul Ummah anu ko lindukan masyarakat ke persekutuan sedang ko tertib. Seminar itu bertujuan merun ejen ke komuniti dakwah anu pengen peranan sebagai pemeteka perubahan di masyarakat ke pendakwa digital anu sehat. Datuk Harun Pan berharap seminar akan jadi tuung alap untuk menteka strategi di merun dai karya ummah anu cemerlang di ilmu ke pengen akhlak langa ke tindakan. Sementara Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah IMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur marak dakwah ngaijo pengen peranan untuk merot keimanan jemudangan pedangan tetapi sebagai alat penangunan struktur masyarakat anu rot. Sebenarnya itu penurun le Fakulti Pengajian Islam kerjasama Sekretariat Duat Al-Falah tak semenanjung ke Majlis Agama Islam Sabah Muiz ke Panjabatan Hal Ehwal Agama Islam La Sabah Cahins. Teksnya penulis oleh penolong Naib Chancellor Strategik IMS Profesor Dr. Muhammad Sapri Jepri. 150 penduduk luar Malaysia Brunei ke Indonesia nutas Seminar Antarabangsa Duat Al-Falah Borneo 2025 penduduk unta Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu. Duat Al-Falah ngurus gabungan dakwah termasuk ilmuwan, golongan profesional, keubangan asatiza, termasuk mahasiswa melakukan persekutuan keseluruhan, kehormatan arata asas akidah Al-Sunnah wal Jamaah. Pengurusi Duat Al-Falah Ustaz Ahmad Faiz Pati Al-Azhari marak seminar dembang itu mengkebias 5 penceramah ke pemetekuan dengan tema ndakan ko agama pemberai, hormat diam komunikasi rentas agama ko kesesuaian hukum ko realitis tempat. Kita menumpukan kepada
penerapan nilai-nilai madani yang 6. Hormat, ihsan yang dibawa oleh Datuk Perdana Menteri kita lah. Jadi kita mahu supaya budaya di Sabah ni kekal, harmoni di antara semua kaum dan juga agama. Jadi supaya tidak terbawa-bawa budaya-budaya ekstremis daripada mana-mana pihak lah ke negeri Sabah ni. Pengurusi seminar Duat Al-Falah Borneo, Dr. Amir Hushaifa Hamca berharap luaman program tu kalau meruun pendakwa anu mo'o perubahan alap di masyarakat. Kopan meruun komuniti dakwa berakhlak mulia kau ngangkat prinsip keagamaan anu hormat tak nilai kemanusiaan. Dan kami mengharapkan insya-Allah peserta-peserta yang datang daripada kalangan guru-guru agama, daripada asatizah, daripada penggerak-penggerak NGO, even ada juga daripada antarabangsa pelajar. Jadi di sini kami akan membincangkan bagaimana dalam konteks Sabah ini kita boleh mewujudkan satu hubungan antara Muslim dan non-Muslim secara harmoni. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM merampas lebih 90.30 kg dadah berharga lebih 2.29 juta ringgit termasuk duti tak kargo sedangkan permenangan tak Kota Kinabalu. Rampasan oleh cawan narkotik JKDM kebiar telur kes anu berlaku antara November hingga Disember 2024. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah Siti Mang diam sidang abar nemara pemeraksuan ko ropot run 20 bungkisan pengen dada berua sabu ko ganja. Modus operandi kes ini melibatkan penghantaran dadah melalui parcel dengan jumlah dan kaedah yang tidak mencurigakan sama ada melalui saluran logistik yang sah atau post aviation untuk mengelak pengesanan pihak berkuasa. Kes ni asat not seksen 30 B Akta Dada Berbahaya sepusiam 52. Sementara diam kes ahli 50 kotak sigu penapa nerampas ni anggaran bergos datus yang RM4,110 terposok duty tak pelabuhan Sepanggar Kota Kinabalu tak 2 Januari limpas. Cara operasi kes yang memuat pengikirahan niat bana ko bertentangan ko seksen 70 Akta Kastam sepusiam 67. Kes ni asat no seksen dekau 35 Akta Somo. Seminar fik tunggal paling ala pengurusan ko pentadbiran masjid antara surau ko paling mengangkat martabat institusi sebagai syiar ko lambang kederasan ko pan kebersamaan selain besok bila pensul masjid. Tunggal ngurus masjid ko surau pan sebiang ko hukum fik anu harus peneman lep segar anu tebiang ko institusi. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Sabah Jahins Datuk Jumain Abdul Kani marak masjid ngajo tuung beribadah tapi pan sebagai pusat pemedekauan nilai perpaduan al-beninakan ko mengkolek ilmu. Beliau pandau barang korporat ndong rebut peluang nabang idea dia menangun masjid ko surau untuk ke ala pangkarya persediaan nai. Datuk Jumain berucap mengrasmi seminar PIK Masjid Peringkat Daerah Sandakan 2025. Teks beliau bernosol timbalan pengarah Hal Ehwal Islam Jahin Ustaz Awang Juri Awang Tahir. Ustaz Awang Juri anu tenemuan di program berharap masjid ngai kena tuung beribadah semata-mata tapi pan penjadi sebagai pusat perantian. Kita perlu melihat bahawa masjid itu kena bersedia menjadi satu tempat yang menjadi tempat keutamaan masyarakat Islam setempat untuk dikunjungi, menjadi kegemaran mereka, baik dari segi dia punya ruang solat, ruang keperluan-keperluan yang lain, termasuklah dalam membuka ruangan untuk menambahkan lagi ataupun merancangkan lagi aktiviti ekonomi, pembangunan saksi ataupun pembangunan insani. Sepatutnya mengambil peluang ini untuk bekerjasama dalam sama-sama merealisasikan usaha-usaha kerajaan, Jahins dan juga Badan Jawatankuasa Dakwah untuk mengimarahkan lagi masjid. Dia bukan hanya sekadar tempat ritual tetapi kita mengilmukan masyarakat kita di masjid dan mudah-mudahan usaha-usaha seumpama ini dapat diteruskan lagi. Seminar Dembang Indonesia engkau ceramah ko forum engkau tajuk Masjid Lambang Kesedembuhan Ummah Madani penurun le Pertubuhan Pendidikan Al-Ihya Sabah engkau kerjasama se strategik Jahins Institut Latihan Perindustrian Sandakan Upis Pendidikan Daerah Sandakan anu tenutan le pengurusi ko pu Jawatankuasa Masjid ko surau imam-imam karya ko rawatib ko Pancomorame. Di program itu Masjid As-Sakirin Taman Tinosan oleh anugerah masjid paling alap daerah Sandakan ke surau SK Ulu Dusun sebagai surau paling alap daerah Sandakan.
Taman Sabah Raya mengeluarkan notis penombolan sementara substesen Pulau Sibuan tak Taman Marin Tusengkaran sempurna di Lau. Menurut pemaraan Taman Sabah, penombolan es Benuat sebagai usaha keselamatan serta penemuan barang anu persayaan bom betah korun kemungkinan luar era Perang Dunia Kedua. Penombolan itu beneras kuasa ngabut perian nesaan selamat sepenuhnya oleh pihak berkuasa. Dan pengogoh ko penduduk persediaan penentuan utanaran pihak berkuasa Kementerian Kawasan ngabut notis selajur penelua. Maklumat tebau akan penaraan oleh pihak wajib sealap jo penilaian keselamatan selesai Benuat. Dadangai program merancang untuk ramaian sapangan ulang tahun Bandaraya Kota Kinabalu ke-25. Antaranya pertandingan fotografi, program Upcycle at Ergologi, tema keluman bandar anunia biasa dan dako alap. Tema itu benar untuk mikituan keluman masyarakat Bandaraya anu aman ko sepaaman tasdi penangunan anu alap ko mudawan kelawaan alam persediaan. Menurut pesaupan bagi media ko komunikasi Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal DBKK talaman Facebook padutan pertandingan benuka ngabut siam Februari punda. Pemenang bobo akan memulai hadiah sinpur RM5,000 sementara tuung kedua ke ketelu masing-masing memulai hadiah sinpur RM3,000 ke RM2,000 ke panadia sagwata ita 20 siam penuh tepenek. Begini abarai baju kumap tu, aku Musa Priasrin dari Sungai hingga Segara Palestin Pasir Merdeka. Assalamualaikum.